Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Sajdah pada ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, yang bermaksud dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Bagaimana mereka memimpin rakyat jelata? Bi amrina, mereka berpandukan kepada perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lamma sabaru, mereka juga sabar di dalam nak menegakkan kebenaran. Bukan satu perkara yang mudah.
Wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena mereka yakin dengan ayat-ayat Allah. Mereka yakin dengan perintah-perintah Allah. Jalan penyelesaian bukan dengan undang-undang dan syariat ciptaan manusia, tetapi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf bukan saya tak mau pegang tongkat. Tangan saya basah. Ya? Baik. Tadi saya basah terlepas pula jatuh ke kepala orang lagi susah. Ya? Jadi pada tengah hari ini saya nak bahas secara ringkas. Pukul 2-5 minit boleh semayang insya-Allah. Ciri-ciri kepimpinan Islam. Yang pertamanya ialah pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mendapat keredaan Allah ialah pemimpin yang menjaga agama. Allah berfirman di antara sifat-sifat pemimpin dalam Quran suratul Hajj ayat 41, tuan-tuan boleh rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi muka surat 852. Allah berfirman, alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Inilah di antara sifat-sifat kepimpinan Islam yang bermaksud orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah. Di antara tanggungjawab pemerintah ialah ayat ni. Di antaranya, bukan yang ni saja, jangan duk faham yang ni saja. Di antaranya apa dia? Aqamus salah. Makna pemimpin wajib dari kalangan orang yang semayang. Dengan kuasa yang dia miliki, dia kena suruh rakyat semayang. Wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat dan menyuruh rakyat jelata mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh rakyat jelata kepada ma'ruf. Ma'ruf ni segala amalan yang kita kerjakan dapat mendekatkan kita pada Allah, itu ma'ruf. Dosa bimbang lah. Yasin ke tahlil, benda baik. Saya ada lagi dalil kerana kesuntukan masa. Yang keempat, mereka mencegah segala bentuk kemungkaran. Mungkar, amalan yang kita kerjakan menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu mungkar. Oleh itu, Allah ajak dalam surah Al-An'am ayat 70. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Arab Saudi pada muka surat 198. Hari ni ada rakaman, tuan-tuan ceklah nanti. Ada bubuh ni rakaman lah kot. Ya. Allah ajak wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrashumul hayatud dunya. Tuan ajak, apabila pemimpin dia tidak menunaikan tanggungjawab dia kerana dia terpesona, tertipu dengan jawatan, kedudukan, Allah kata tinggalkan mereka. Mereka-mereka yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau, tak menunjukkan kesungguhan nak melaksanakan syariat Islam, nak mentadbir negara secara Islam. Ni ayat dia. Saya sebut muka surat, pergi cari dia. Kerana mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Itu yang pertama. Pemimpin yang diredai Allah, pemimpin yang menjaga agama. Yang kedua, yang menegakkan syariat Islam. Kita rujuk kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi. Jawi saya tak mau sebut Rumi. Muka surat 16. Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kata Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa dia khalifah? Dalam bahasa Arab, tanggungjawab khalifah iqamatuddin wa siyasatud dunya bi, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Agama apa benda? Kena rujuk muqaddimah musikah hadis keluaran Jabatan Perdana Menteri cetakan Jawi muka surat 39. Yang dikatakan agama ialah undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas manusia. Manusia tak boleh buat undang-undang sendiri. Manusia tak boleh reka cara hidup sendiri. Itu agama.
Ini ayat dia. Kita rujuk kitab Pimpinan Ar-Rahman muka surat 16. Dia kata apa? Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyi dan syariat Allah supaya kehidupan manusia itu teratur. Tuan-tuan faham tak ni? Selama mana syariat Islam tidak ditegakkan oleh pemerintah, selagi itulah hidup kita tak sempurna. Kita kuatkan hadis yang saya tanya Syekh Muhammad Ismail Amrani ketika saya berada di Yaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan apabila pemimpin satu kaum tidak mau yakni melaksanakan apa yang Allah turunkan dalam Quran. Dalam Quran ada hudud, ada qisas. Tak mau undang-undang Allah. Dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pilihan. Cuba dengar elok-elok. Maka ketika itu, kehidupan rakyat yang mereka pimpin senantiasa hidup dalam keadaan ditimpa musibah demi musibah. Nak ayat Quran Az-Zumar surah ke-39 ayat 55. Allah sebut, hampa tak ikut Quran, aku bawa mai bala ke hampa secara mengejut. Wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Allah sebut suruh kita ikut Quran. Kamu tak ikut Quran, aku bawa mai satu musibah secara mengejut sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ni semua pakat bahas ni. Nak kena cucuk vaksin ni macam mana pula? Berbilion-bilion tuan-tuan. Nah, pemimpin negara kata vaksin tak boleh memberi jaminan boleh sembuh. Kalau tak boleh bagi jaminan, tak payah cucuk. Patutnya kita cari pakar-pakar yang Melayu Islam ni buat vaksin Pak Ji. Ni pandangan saya. Bawa daripada Cina, dia buat apa kita pun tak tahu. Bukan nak komen kerajaan, nasihat. Takkan orang Islam tak ada kepakaran bidang ni? Saya kalau boleh saya tak mau. Kalau dia masuk babi dalam badan aku, jam tu. Tak ingat ayat Quran apa? Kalau kita lawan tak mau, denda 5 juta. Penjara 10 tahun. Cucuk lah nak banyak nak. Siapa tak mau ikut Quran? Ni punca. Mai COVID-19. Dah masuk tahun kedua dah. Mac ni genap 2 tahun. Nah, tahun kedua lah masuk Mac ni. Tu dia tuan-tuan. Bila pemimpin tak mau melaksanakan Islam. Mana dia dalil Quran yang menyatakan, yang memerintahkan pemerintah wajib laksana hudud? Surah keempat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil khainina khasima. Dalil qat'i yang terang, yang jelas mengingkari dalil ni rosak, batal iman dan Islam. Macam seseorang kata tak wajib semayang, tak wajib puasa, batal iman dan Islam. Samalah tak wajib hudud. Ni dia dalil qat'i. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim dengan membawa kebenaran supaya kamu menghukum manusia dengan apa yang kami nyatakan. Kita berhenti tam tu Ustaz. Nak bagi faham. Hukum manusia dengan kami nyatakan. Apa dia? Contoh Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Curi wajib potong tangan, bukan denda. Jangan duk pindah hukuman Allah. Tu kata dengan apa yang kami nyatakan. Ni pasal ketegang. Ni aja jadi macam ni. Dengan kehidupan rakyat terhimpit, harga barang mahal, ramai hilang pekerjaan. Kenapa kita tak mau kembali kepada ajaran Allah? Saya rasa pelik. Kita tak yakinkah dengan jaminan Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Selama mana kita beriman, bertakwa, hidup kita sempurnanya. Itu dalil kewajipan melaksanakan hudud An-Nisa 105. Itu pemimpin yang baik yang bakal mendapat keredaan Allah
Kerana pertama mereka menjaga agama, yang kedua mereka menegakkan syariat Islam. Yang ketiga yang amanah. Macam mana amanah? Saya nak sebut je, kalau tuan nak marah, marahlah. Bukan selalu saya naik. Projek 1 juta, tulis 2 juta. Ini tak betul. Ini khianat namanya. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis muttafaqun alaih. Tanda-tanda munafik segi amalan ialah apabila bercakap dusta, bila berjanji mungkir janji, apabila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Dengar ayat Quran tentang amanah, suratul Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui berdosa mengkhianati amanah. Tuan-tuan ambil tafsir H. Zainuddin Hamidi, muka surat 748, surah Muhammad, surah ke-47, ayat 22-23. Bila kita silap pilih pemimpin yang tidak berpandukan Quran, itulah cara dia. Dia akan mengambil kesempatan dengan kedudukan kekuasaan yang dimilikinya untuk membina kekayaan untuk diri dan keluarganya. Saya tak ada nak baca ayat tu. Kena amanah. Sebab tu Allah ajak dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya aku perintahkan kamu wahai umat manusia supaya bagi satu jawatan kepada ahlinya. Ahli ni ulama tafsir makna dia dua. Pertama ilmu, dia berilmu, dia ada ilmu dalam bidang yang kita nak bagi. Kalau lantik Menteri Kewangan mesti orang pandai lah bidang tu. Kalau lantik saya, jam negara. Kalau sekadar berilmu, tak cukup. Syarat yang kedua, kena ada wajib, kena amanah. Kalau tak amanah, Nabi sebut, hadis Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu kamu tidak serahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Tonton tengok 22 bulan dulu. Laporan tabung haji kerugian hampir 10 bilion. Tonton renunglah. Nah, sekarang dalam siasatan saya difahamkan. Bukan ahlinya. Tu cerita dia. Nah, nampak semua telinga merah dah. Saya abad lah, medan dakwah terbaik membar ni, bukan kuliah. Kuliah orang tak dengar. Yang ni saya tak bimbang, saya cakap fakta. Tentang tabung haji, tuan-tuan rojok tengok betul atau tidak. Itu dah ada dalam handset saya. Saya tak delete lagi sampai hari ni. Amanah. Yang kelima ialah adil. Saya selalu sebut keadilan Islam menyerlah di antaranya di bawah kepimpinan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Bila dia sebagai khalifah, dia mendakwa orang kafir ni curi baju besi dia. Dia dan orang kafir ni dihadapkan ke mahkamah. Sebab dalam Islam tuan-tuan, hakim dia kena tanya yang mendakwa dulu, bukan tanya orang yang didakwa. Islam bajak lama dah. Dalam pepatah Inggeris ataupun English common law states that one is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahan. Dalam Islam, Al-Baqarah ayat 111, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah bukti kamu. Saidina Ali gagal tuan-tuan. Dia hanya sekadar boleh menyatakan, aku tengok baju besi itu macam aku punya, tak boleh buang kes. Adil. Orang yang mendakwa kena bawa bukti. Yang didakwa wajib diberi peluang membela diri. Al-bayyina 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, dalam kitab hadis 40. Riwayat Al-Baihaqi. Ini ajaran Islam. Bila berlaku adil tuan-tuan, si kafir itu dibebaskan kerana Saidina Ali gagal. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Dia masuk Islam. Ali hadiah baju tu kat dia. Dia kata, aku bukan curi, aku jumpa. Jatuh tengah jalan, kau ambil ya.
Dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, pakai baju besi, dia turun ke medan perang, dia mati syahid. Allah berfirman, kalau esok negara kita jadi negara Islam pada suatu hari nanti, kita kena ingat, tak boleh buat zalim walaupun terhadap kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Ini ajaran kita. Tapi kita tak amal. Macam mana orang Islam nak tertarik dengan agama kita? Yang kelima, pemimpin yang tidak menipu rakyat. Tuan-tuan ingat tak ada ke dalam Quran? Pemimpin kencing rakyat zaman lah. Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru laili wan nahar iz ta'murunana an nakfura billah wa naj'alahu andada. Surah Sabah, surah ke-34 ayat 33. Esok berkelahi isakan di hadapan Allah. Siapa dia? Rakyat dengan pemimpin yang duk bohong dia. Saya tak mau terjemah, lewat dah. Kena baca hadis juga, kata tak lengkap. Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamuz yawma yamuz wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu 'alal jannah. Ini dengar pada pemimpin Exco Kedah. Siapa-siapa yang jadi pemimpin mati daripada menipu rakyat, haram syurga baginya. Jangan sonok kan. Yang keenam, yang tidak membazir harta milik rakyat. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Al-Isra 27. Yang ni huraiannya panjang, tak boleh nak urai kesuntukan masa. Apapun pembaziran adalah sahabat syaitan. Tak baca hadis tak lengkap. Inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis ni kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Cuba tuan-tuan dengar. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta milik rakyat secara tidak benar, bagi mereka pada hari kiamat ialah neraka. Macam tadilah. Membazir tak boleh, tambahlah menipu. Projek 1 juta tulis 2 juta. Hampa jawab besok di akhirat. Saya esok Tuhan tak tanya dah, saya abang dah. InsyaAllah. Kena faham tu. Ada sandaran Quran, ada sandaran hadis. Akhir sekali yang ketujuh, pemimpin yang tegas. Jangan tegas dengan musuh ya. Usamah bin Zaid jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta recommendation Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan potong tangan wanita anak orang kaya ni, dia curi. Undang-undang Islam kena potong tangan. Tolonglah, Usamah kata pak dia main minta jasa baik, jangan potong. Nabi tegas. Wallah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu iyadaha. Tuan-tuan nak tahu kitab mana? Riyadhus Shalihin, saya sebut Singapore Private Limited, Rumi, jilid kedua, muka surat 1616, jumpalah hadis ni. Demi Allah, kalau anakku Fatimah Az-Zahra curi, aku potong tangannya. Selepas itu, Nabi panggil wanita tersebut masuk menghadap, lalu dia potong tangan dia. Nabi pernah laksana hudud, jadi jangan duk tikai. Ni dalil dia. Kerajaan, pemerintah, pemimpin kena tegas untuk mengakhiri. Nak tegas dengan siapa? Ni Malaysia ni macam tak tegas, lembut sangat ni. Dia pun duk naik atas kepala kita. Allah ajak, Nabi ajak kita. At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan Nabi, jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kena tegas, wajib kena tegas terhadap kafir yang duk hina Islam dan munafik-munafik yang menyokong mereka ini. Ni Allah ajak Nabi, ajak kita. Akhir sekali, kita pilih pemimpin berapa kali pilihan raya. Esok di akhirat macam mana keadaan kita? Yauma nadu kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama dengan imam-imamnya. Bukan imam mayang. Buka pimpinan Rahman, duk ada sini. Muka surat 697 Al-Isra surah ke-17 ayat 71. Imam di sini pemimpin.
Kita pilih siapa sebagai pemimpin, esok kita dengan apa? Ada ayat lain namanya kau. Ada pemimpin tu dah khianat, songlap harta negara, kita gagah lagi. Allah berfirman untuk mengakhiri As-Saffat surah ke-37 ayat 22-23, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Wahai malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim. Pemimpin tu sah dah zalim, khianat. Dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka, pengikut dia, penyokong dia, kalau panggil yang kali saya bawa dalil-dalil lain. Dan apa yang kau sembah selain pada Allah, dan tunjukkanlah kepada kedua-dua golongan ini jalan menuju ke neraka jahim. Itulah kesudahan orang yang zalim dan sesiapa yang menyokong kezaliman mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Wassalatu wassalamu ala ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. Dalil yang pertama Ali Imran ayat 102 yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sandaran yang kedua hadis Muslim di mana Nabi menegaskan bahwasanya penghuni syurga adalah dari kalangan orang-orang Islam. Untuk memahami, mengetahui apa makna Islam, rojoklah tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 23 Al-Baqarah ayat 111-112. Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Mudah-mudahan kita berusaha untuk memastikan kita mati dalam Islam. Jadi terima kasih kepada AJK. Kalau ada bunyi-bunyi, bagi nombor telefon saya kat mereka. Nah, saya jawab, tuan-tuan tak payah jawab. Terima kasih kerana bagi peluang, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi kalau tuan-tuan nak sumbang, tabung, saya ada produk sekolah, ada bantu-bantulah sikit. Nah, mudah-mudahan perjalanan sekolah ni lebih lancar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi asyra Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma hdina wa sultanana Sultan Salihuddin serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا
min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minta kerjasama semua pakat cek telefon. Pastikan telefon dalam mood senyap. Silentkan telefon, jangan ganggu semayang. Terima kasih dan minta imam tempatan jadi imam. Terima kasih.